اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 62, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 62, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Wajib pelihara harta. 6. Yang ke-6 daripada 6 kulliyat. Kulliyat ini beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Kullun tu sekalian, juz'un tu sebahagian-sebahagian, kullun sekalian, juz'un satu bahagian, sejuzu. Jadi kullun ni sekalian, kulliyat beberapa perkara yang dibahasakan kepada sekalian. Dinamakan kulli kerana tercabang daripada 6 perkara ini beberapa hukum yang banyak. Beberapa hukum yang banyak. Yang paling besarnya pelihara agama, tercabang di bawahnya beberapa hukum yang sangat banyak. Itu yang pertama, kulliyat yang pertama yang paling besar sekali. Kulliyat yang kedua, pelihara diri. Jangan melakukan perkara yang membinasakan diri, dan jangan melakukan perkara yang membinasakan orang lain. Pelihara diri, itu yang kedua. Yang ketiga, pelihara akal. Akal inilah letaknya nilai seseorang manusia. Letaknya di akal. Kalau manusia tidak pelihara akal, contohnya minum minuman yang memabukkan, hilang akal, manusia ni akan jatuh lebih rendah daripada binatang. Binatang dia tidak berakal, dia hanya ada nafsu. Tiba-tiba manusia yang ada akal ni dihilangkan akal dengan minum minuman yang memabukkan, lebih rendah daripada binatang. Akal itulah harga nilai diri seorang manusia. Maka wajib pelihara akal. Yang keempat, pelihara nasab, pelihara keturunan, dengan bahawa kena pelihara air mani, dengan bahawa jangan berzina. Bila berzina, walaupun hamil, tetapi terputus nasab dengan lelaki yang menghamilkan dia. Terputus nasab. Kita bicara panjang dah minggu lepas dan minggu terdahulu. Hak berkaitan daripada zina. Yang mana musibah zina ni sangat besar.
Musibah zina ni merosakkan agama diri dan merosakkan maruah keluarga daripada perbuatan zina. Yang mana di antara tandaan akhir zaman adalah berluas-luasa zina dan berluas-luasa riba. Ini di antara alamat akhir zaman. Berluas-luasa zina, berluas-luasa riba. Yang mana orang yang berzina ni ada di kalangan mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang berzina. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana apabila hamil maka nasabnya terputus. Nasabnya terputus. Kita bicara hak panjangnya hamil sebelum perkahwinan, yang mana kebanyakan fatwa negeri di Malaysia walaupun hamil di luar perkahwinan, tetapi kalau melahirkan anak 6 bulan 2 lahzah selepas perkahwinan, maka sah nasab, disabitkan nasab. Tu. Kalau kurang 6 bulan maka tidak sah nasab. Terputus nasab ni lah panjang bicara. Jadi kalau saya sebut dalam minggu lepasnya, dia memang lelaki tersebutlah yang berzina dengan perempuan ni. Perempuan tidak ada lelaki lain, tapi dia berkahwin tu lewat. Makna lekat perut tu kita kata 5-6 bulan dah baru berkahwin. 3-4 bulan kok beranaklah perempuan tu. Maka tidak sah nasab dengan lelaki walaupun lelaki itu ayah nisbah biologi sekalipun. Maka menjadi mahram kepada anak ni bukan sebagai anak kandung tetapi anak tiri. Bukan sebagai bapak kandung tetapi bapak tiri. Bila bapak tiri tidak boleh menjadi wali. Bila bapak tiri tidak ada pusaka mempusakai. Ini kita bicara panjang dah ni. Kemudian saya ada terbaca satu komen tu. Jadi kalau bapak tiri wuduk tidak batal. Betul lah tidak batal sebab mahram. Tetapi tidak boleh buka aurah dah. Dia tidak boleh buka aurah ni bukan mahram bapak tiri wuduk tak batal. Semua dengan orang tak boleh buka aurah. Jadi apabila bapak tiri wuduk tak batal, tapi aurah tak boleh buka. Bapak kandung wuduk tak batal, aurah tak boleh buka juga. Bukan bapak tiri je. Jadi pelik juga kadang-kadang. Dan sekarang ni lelaki itu bukan sebagai bapak kandung, bapak tiri. Mahram lah. Bersentuh wuduk tak batal lah. Tapi tak boleh buka aurah kan. Memang tak boleh buka aurah. Bukan kata dengan mahram. Sesama perempuan tak boleh buka aurah. Sesama lelaki tak boleh buka aurah. Seorang diri tak boleh buka aurah. Ada ni. Ayah tiri bersentuh wuduk tak batal. Betul lah sebab mahram. Tetapi aurah tak boleh buka. Aurah tak boleh buka belaka. Sekarang ni seorang diri dia panggil aurah di dalam khulwah dia panggil. Seorang diri tak ada orang lain. Telanjang bulat-bulat hukumnya haram sebab ada aurah. Tak ada ni. Aurah dengan mahram. Mahram tu ayah kandung ke, ayah tiri ke, datuk kandung ke, datuk tiri ke, anak kandung ke, anak tiri ke, sama-sama lelaki ke, sama-sama perempuan ke, lelaki dengan perempuan ke, perempuan dengan lelaki ke, aurah antara pusat dan lutut tak boleh buka aurah belaka. Ada ni. Dengan anak kandung kita lelaki, anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, anak tiri lelaki, anak tiri perempuan, mahram kita sebagai bapa,
Tidak boleh buka aurah. Bukan tiri sahaja wuduk tidak batal tapi aurah tak boleh buka. Tak boleh buka aurah. Lelaki dengan lelaki wajib tutup aurah antara pusat dan lutut. Perempuan dengan perempuan sama-sama muslimah, sama-sama perempuan Islam, aurah antara pusat dan lutut. Seorang diri dalam bilik tutup rapat sekalipun wajib tutup aurah. Buka aurah seorang diri hukumnya haram. Sedar tak kita ni ada aurah dalam khulwah? Sedar tak? Khulwah seorang diri, bersunyi seorang diri, wajib kena tutup aurah. Hak tadi aurah sesama lelaki, sesama perempuan muslimah, aurah sesama mahram antara pusat dan lutut. Pandai ni? Kita jaga orang tua yang uzur. Orang tua tu ayah, kita lelaki ke, anak perempuan ke, jangan buka aurah ayah antara pusat dan lutut. Jaga ibu yang uzur. Yang jaga tu anak perempuan ke, menantu perempuan ke, anak kandung lelaki ke, menantu lelaki ke, jangan buka aurah ibu tu antara pusat dan lutut. Ada ni. Ayah yang uzur, ibu yang uzur, anak lelaki ke perempuan, menantu lelaki ke perempuan, aurahnya sama. Cuma kalau ayah yang uzur, lebih selesa anak lelaki ataupun menantu lelaki yang tolong. Kalau ibu yang uzur, lebih selesa anak perempuan ataupun menantu perempuan yang tolong. Tu selesa, aurahnya sama antara pusat dan lutut. Janganlah nak mandi orang tu uzur ni dibuat macam baby. Tak ada baby, dia buat telanjang bulat-bulat. Haram seumpama tu. Aurah ni adalah maruah diri, kehormatan diri itu aurah. Perkara yang memalukan diri, kita buka kemaluan ibu bapa, kita buka keaiban ibu bapa. Ni kalau buat seumpama tu, wajib kena tutup aurah, kena jaga. Itu hak kebanyakannya antara pusat dan lutut. Nak tanya aurah seorang diri, sebelum kita sambung bab bicara kuliah yang 6 ni, aurah seorang diri. Aurah lelaki seorang diri, aurah perempuan seorang diri, setakat mana? Haram buka ni, haram buka. Seorang diri ni dalam bilik tutup rapat, pintu tutup rapat, tingkap tutup rapat, seorang diri wajib tutup aurah. Buka aurah hukumnya haram. Setakat mana kau aurah lelaki seorang diri, setakat mana kau aurah perempuan seorang diri. Ni kadang-kadang ilmu rasa macam mudah, tapi belajar dah tak ingat. Aurah lelaki seorang diri dua kemaluan. Sekurang-kurangnya kena pakai seluar dalam, janganlah telanjang bulat-bulat gitu. Aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Pakai seluar dalam sahaja seorang diri, masih lagi terbuka aurah, masih lagi hukumnya haram. Walaupun satu pandangan aurah seorang diri lelaki dan perempuan sama, iaitu dua kemaluan. Perempuan pun cukup dengan pakai seluar dalam saja. Tapi pandangan muktamad, aurah perempuan seorang diri antara pusat dan lutut. Pakai seluar dalam saja seorang diri, hukumnya haram, masih lagi terbuka aurah. Lelaki cukup dah seluar dalam, sebab aurah seorang diri dua kemaluan. Mana? Faham tak tu hukum? Barulah dibenarkan buka aurah seorang diri jikalau ada hajah, ada kerana. Seorang diri ni seorang diri, ada kerana
walaupun li adna gharadin, walaupun sekurang-kurang hajah sekalipun. Kalau mandi, mandi tu hajah besar dah mandi tu. Mandi itu kan seorang diri wajib tutup aurat, tapi kerana mandi itu hajah yang besar dah. Diharuskan buka aurat, diharuskan mandi telanjang. Buka aurat orang panggil tu. Tapi ada hajah, tapi itu hajah besar dah mandi. Tapi adabnya mandi dengan kain basahan, itu adab. Tapi kalau telanjang sudah diharuskan pada syarak sebab ada hajah. Sekurang-kurang hajah pun boleh dah. Allah ni misal kita nak nyapu rumah perempuan ni, rumah tak ada orang ni, tutup rapat pintu dan tingkap. Allah kalau nyapu rumah berabuk kuat ni, kena lekat abuk di pakaian, dia pun buka habis, dia pun telanjang bola, dia pun sapu rumah, boleh dah. Sebab apa? Ada hajah. Apa hajah? Kerana takut berabuk pakaian, dia pun sapu rumah sambil menyanyi. Hajah orang panggil itu. Nak masuk air kena minyak ni, baju kain ni dia pun buka habis, dia pun masuk telanjang. Ada hajah diharuskan pada syarak. Hajah kecil sekalipun. Tapi hukum asalnya ada aurah, wajib tutup aurah, buka aurah tanpa hajah, hukumnya haram. Allah panahnya lah, dia pun buka aurah dia kerana panah, hajah dia panggil. Saja, tak ada apa kerana je. Nak buat saja je, panah pun tidak, apa pun tidak panah. Apa kipas ada, aircon ada. Dia nak buat macam Mak Saleh telanjang, dia pun telanjang atas katil seorang diri. Hukumnya haram, tak ada sebarang hajah. Tapi telanjang apa? Panas sangat. Telanjang sungguh ni. Tapi kalau tak ada pakaian, tutup dengan selimut, tak panggil telanjang. Tutup selimut tak panggil telanjang. Anak cerita ada aurah walaupun seorang diri. Contoh, orang berwuduk, tiba-tiba dalam keadaan telanjang. Boleh ke tak boleh? Berwuduk hukum lain, bertelanjang hukum lain. Bertelanjang bukan aurah seorang diri tanpa kena hajah, hukumnya haram. Tapi kenapa dia bertelanjang? Dia baru sudah mandi, tubuh dia basah lagi. Maka tak diharuskan telanjang. Dah dia berwuduk, tak ada kena mengena dengan wuduk. Dah beradab ke berwuduk serta bertelanjang? Bukan berwuduk, mandi. Bertelanjang pun tak beradab dah sama telah berwuduk. Mana ni? Mandi, bertelanjang pun tak beradab dah walaupun diharuskan. Sama telah kita nak berwuduk ni, nak telanjang. Tapi tak ada kaitan antara wuduk dengan telanjang. Telanjang buka aurah seorang diri. Kenapa? Kerana baru sudah mandi, diharuskan. Berwuduk serta bertelanjang, wuduk tak ada kaitan. Bertelanjang tu kenapa? Baru ada kaitan hukum. Ni ada yang berwuduk serta bertelanjang, wuduk tidak sah. Apa kena mengena pula? Jadi orang minggu lepas tak ayat tiri wuduk tak batal, tapi aurah tak boleh buka. Aurah tak boleh buka belaka walaupun dengan ayah kandung sekalipun, walaupun sesama lelaki sesama perempuan sekalipun, walaupun seorang diri sekalipun. Itu bab aurah. Jadi hak pelihara nasab, ni pelihara nasab. Pelihara nasab, air mani tu kena jaga. Pelihara daripada berzina. Yang kelima, pelihara kemaluan, ni pelihara maruah. Berkelakuan, berpakaian yang seumpama, yang selayaknya. Jangan berpakaian, berkelakuan yang tidak selayaknya dengan kedudukan kita, dengan umur kita. Dia ada imej dipanggil. Ada imej. Orang yang berilmu ada imej. Orang yang jadi imam bila ada imej, kena jaga belaka tu. Orang tua, ayah haji ada imej, kena jaga belaka. Ada ni. Penting jaga imej ni. Sampai ke dalam bicara hukum fiqh, kena musibah. Kena musibah. Maknanya tinggal sehelai sepinggang. Tinggal sehelai sepinggang. Orang pun hantarlah pakaian.
Tiba-tiba pakaian yang dihantar tu sesuai untuk anak-anak muda je. Tutupi aurah belaka tak ada, atau hak tidak menutupi aurah. Tapi untuk orang muda je. Orang yang hantar bantuan tu berkali, dia orang muda berkali pakaian orang muda-muda. Dia orang tua, ayah haji, ada imej agama. Tengok-tengok ada seluar jeans, baju t-shirt dengan gambar bola lah, gambar kelab bola lah contohnya, menutupi aurah. Tapi orang tua dengan seluar jeans, dengan pakaian baju yang lambang bola gitu, sesuai tak dengan imej orang tua? Ayah haji tak sesuai. Ada tak perkara lain? Tak ada. Gugur tuntutan fardu ain semayang Jumaat. Gugur tuntutan fardu ain sembahyang Jumaat. Sebab tidak ada pakaian yang selayaknya. Pakaian tu menutupi aurah, tapi tak ada yang selayaknya dengan dia. Oh gitu lalu benar. Sembahyang Jumaat fardu ain ni besar dalam agama. Tapi oleh kerana tidak ada pakaian yang selayaknya, maka gugur fardu ain sembahyang Jumaat, fardu kifayah sembahyang berjemaah. Ada ni. Tak ada kenderaan yang selayaknya nak pergi sembahyang Jumaat. Kenderaannya hak ada tu rosak. Contohnya rosak. Ada. Hak adanya hak anak. Hak anak ni pula hak dia buat belah kedah. Mana kalau mutu kok dia punya exhaust dia tu macam kapal terbang dah. Contohnya. Layak dah orang tua nak pergi masjid dengan mutu seumpama tu. Kalau pak naik mutu tu, ayah haji ni jadi mak rempik pula ke? Layak dah kenderaan tu. Tak layak. Tak ada kenderaan lain. Gugur tuntutan fardu ain sembahyang Jumaat. Berjalan kaki layak tak dia berjalan kaki? Ada ni. Layak tak dia berjalan kaki? Tak layak dia berjalan kaki. Imej dia ada. Ini dalam agama. Pentingnya jaga kemaluan, jaga imej. Imej diri. Maruah diri, maruah orang lain. Oleh kerana jaga maruah ni lah syarak mengharamkan mengumpat, syarak mengharamkan fitnah, syarak mengharamkan maki hamung. Sebab apa? Menjatuhkan maruah orang. Cerita keburukan orang, dia menjatuhkan maruah orang. Maruah orang saja yang jatuh, maruah diri pun jatuh juga. Maruah diri pun jatuh juga. Orang yang mengumpat, macam mana maruah dia? Allah tak sangka sungguhlah. Ngaji agama, berjumpa dengan dia, duduk mengumpat ke orang, jatuh dah maruah. Maruah diri sendiri. Sebab tu syarak mengharamkan mengumpat, mengharamkan fitnah, mengharamkan maki hamung, menjatuhkan maruah diri dan menjatuhkan maruah orang lain. Ini orang yang ada maruah. Kalau orang tu sendiri yang menjatuh maruah dia, dia sendiri yang menjatuhkan maruah dia, dia berpakaian yang tidak senonoh, dia menjatuhkan maruah dia. Maka orang seumpama ni, kalau kata nak umpat, syarak membenarkan. Kalau kata nak mahu depan ramai, syarak membenarkan. Malu dia tak ada malu dah, dia tak ada maruah dah, sebab dia berpakaian tidak senonoh. Ni contoh. Dia sudah menjatuhkan maruah dia. Dia berpakaian yang mendedahkan aurat, tak senonoh. Maka orang yang menzahirkan kemaksiatan seumpama ini, dia menjatuhkan maruah diri dia. Syarak tidak mengharamkan kita mengumpat dia. Tadi kata mengumpat menjatuhkan maruah. Maruah dia sendiri sudah jatuhkan. Dia sudah tidak ada maruah. Jatuh maruah macam mana? Maruah dia, harga diri dia, imej dia sudah tidak ada. Maka syarat membenarkan mengumpat atas perbuatan dia itu.
Mengumpat atas perbuatan dia lah. Jangan sentuh perkara lain. Jangan sentuh perkara lain lah. Mana? Dia mendedah aurah. Cerita dedah aurah dia lah. Jangan sentuh perkara lain. Tuangnya hitam. Hitam tu salah ke? Tuangnya gemuk. Gemuk tu salah ke? Tu tidak dibenarkan. Atau mengumpat yang tidak dibenarkan. Sebab dia hitam ke, dia gemuk ke, hidung, kita panggil hidung kepek tau. Dia panggil hidung kemek ke apa? Hidung tu lah. Itu bukan benda yang salah. Itu jangan sentuh. Adapun perbuatan dia menjatuhkan maruah diri dia dengan berbagai yang tidak senonoh, macam artis contohnya, berkala tidak senonoh, boleh diumpat, boleh dikata depan-depan. Boleh, ada apa-apa. Dalam kampung tu ada budak perempuan memang tak senonoh sungguh dianya. Ada orang yang hok jenis debe, jenis orang berani. Dia pun sekat mutu budak ni, dia kata depan-depan batang hidung, hak syarak membenarkan. Malulah dia. Dia tak ada malu dah. Dia panggil tak ada kemaluan. Saya sebut melepaskan. Dia panggil tak ada kemaluan. Bukan tak ada kemaluan hok tu. Tak ada kemaluan. Dia tak ada malu. Kamu ni depan-depan orang, kamu memalukan dia. Dia tak ada kemaluan. Nak malu apa? Tak ada malu. Syarak membenarkan. Sebab terkadang orang seumpama ni yang menunjuk-nunjukkan kemaksiatan, dia perlu pada orang gini. Jangan pergi kampung tu. Ada seorang kampung tu, kalau kamu masuk je kampung tu, ni grup-grup perempuan yang tak senonoh ni, kalau masuk kampung tu malu kamu. Jadi tertegah maksiat bila ada orang seumpama ni. Boleh ke menjatuhkan maruah orang gitu? Dia tak ada maruah dah. Syarat membenarkan. Ada ni. Jadi dia haramkan mengumpat, memfitnah, memaki hamu, sama telah pula menuduh orang berzina. Sebab apa? Kerana wajib jaga maruah. Tuduh orang zina, qazaf 80 sebatan. 80 sebatan. Ingat baik tu. Itu boleh tengok di awal surah An-Nur. Di awal surah An-Nur dibicara berkaitan dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Itu berzina perempuan, berzina lelaki sebab satu rotang. Di awal surah An-Nur ada cerita yang berkaitan dengan tuduh mengumpat wallazina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasikun. Fajliduhum samanina jaldah, tuduh zina. Kemudian tidak didatangkan 4 saksi. Fajliduhum samanina jaldah, maka sebab oleh kamu akan mereka dengan 80 sebatan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki sebabnya 100. Tuduh zina 80, kurang 20 je. Kurang 20 je. Berzina 100, tuduh zina, kemudian tidak didatangkan 4 saksi, kena sebab fajliduhum samanina jaldah, 80 sebatan, kurang 20 je. Berzina dosa dengan Allah Ta'ala. Tuduh orang zina dosa dengan anak Adam. Ada ni. Dah tu balik daripada kerja jauh-jauh, mengandung, tak ada suami, berzina, mana 4 saksi? Memang tak ada 4 saksi, 80 sebatan. Allah halah 80 sebatan. Quran perintah fajliduhum samanina jaldah, sebab oleh kamu akan mereka itu 80 sebatan. Quran yang perintah.
Oh, tak kena hukum ni tak ada sekarang. Kena di hari akhirah. Kena disebab di muka nakir hak permulaan dianya. Lepas tu apa? Dibalik mengandung tak ada suami, lah, sudahlah, kat tu lah. Kau dah berzina apa dia pula? Berzina, mana 4 saksi? Tu je. Ni kena ingat baik ni. Ni kadang-kadang orang ni dia kurang terdedah hukum ni, berat itu dua orang zina ni. Ada satu kelas tu, dah ustaz tak boleh kata berzina. Tak boleh lah, boleh kata berzina, tapi kemukakan 4 saksi. 4 saksi yang adil, yang tengok dengan mata lendek, celok masuk dalam bekas celok. 4 saksi yang adil, 4 saksi yang adil lelaki, tengok dengan mata lendek. Tengok betul-betul mata lendek ni, bukan tengok dalam filem ke apa ni. Tengok celok masuk dalam bekas celok. Faham tak? Celok benda pulak, faham lah. Satu kinayah dia panggil. Dah Nabi mana 4 saksi? Memang lah. Pada masa Nabi SAW pun tak ada 4 saksi. Hak disebab tu dia mengaku. Tak ada ni. Tak ada 4 saksi. Sama sekarang pula. Nak cari mana 4 saksi? Ditutup pintu apa? Orang ketuk pintu dia selesailah bagian kerjaan dianya. Tangkap berdua-duaan. Hanya boleh cas sebagai khalwah. Ada. Cas khalwah je. Ataupun percubaan zina. Tak cas zina. Sebab apa? Tak nampak. Pintu tutup apa? Pada masa kita sekarang. Nanti 4 saksi macam mana? Dah tak ada. Tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Lepas tu ustaz tengok kelik-kelik je. Tengok kelik-kelik. Tengok kelik-kelik je dia kata. Tengok kelik-kelik. Tak puas hati. Orang tu tua ni. Tak puas hati. So dia tak ada suami. Balik. Bawa perut. Mengandung. Tak boleh kata apa-apa. Tak boleh kata apa-apa. Tak boleh kata. Kata mengandung tu boleh. Nak kata berzina tu tak boleh. Kita tengok kelik-kelik. Tengok kelik-kelik. Tuduh zina je 80 sebab. Mu tengok aku tengok mu. Tak tahu hukum. Berzina lah 100 sebatang. Tuduh zina 80 sebatang. Tuduh zina walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Tuduh zina akan perempuan yang terpelihara kehormatan dia, yang muhsanat. Kalau perempuan sundal, itu tak masuk. Itu bukan muhsanat. Itu bukan perempuan yang terpelihara kehormatan. Itu perempuan jahat, tak masuk dalam ayat ni. Tuduh perempuan yang muhsanat, kemudian tidak didatangkan 4 saksi. Fajliduhum samani najaldah. Maka sebab oleh kamu akan mereka itu dengan 80 sebatang. Sekali tuduh 80 sebatang. Oh, dia cakap depan orang lain pula. Tuduh zina tanpa 4 saksi 80 sebatang. Banyak mana 80. Dosa anak Adam pula tu. Sebab di muka nakir. Jangan bawa mulut perkara ni. Inilah musibah dia berzina. Dia panggil apa? Rantaian di ke belakang tu pula. Tuduh zina, lahir anak dikata anak zina. Jadi banyak ni. Berzina ni satu ni kemaksiatan yang besar. Dia punya susulan dia tu. Hamil, maka dituduh berzina tanpa 4 saksi. Lahir anak, dikatakan anak zina tanpa kemukakan 4 saksi. Tu qazah belaka tu. Berpunca daripada permulaannya zina. Tak ada ni. Mana tengok kelik-kelik. Tengok kelik-kelik. Jangan kata apa. Jangan kata apa. Haram dosa besar berkait dengan hukum hudud. Tuduh orang berzina tanpa 4 saksi. Tapi muhsanat lah. Tuduh zina ke, tuduh lewat ke, samalah. Dia tak boleh tuduh. Melainkan kena kemukakan 4 saksi.
Empat saksi yang adil. Kalau dia mengaku lain, perlu 2 saksi saja. Kalau dia mengaku, dia cerita, oh masa muda kita biasa lagi golok cari perempuan pelacur. Dia mengaku depan orang, dia berzina. Ada 2 saksi yang adil, dengar perkataan dia, report pada kerajaan boleh sebab dia satu sebatan. Kalau dia berzina belum berkahwin, kalau dia berzina lepas berkahwin, dia kena rejam sampai ke mati. Dah dia mengaku. Jangan duk cerita. Kalau tengok 4 saksi, kalau dia mengaku hanya perlu 2 saksi saja. 2 saksi yang dengar pengakuan dia tadi ni report pada kerajaan, si anu ni pada masa muda dia berzina, maka kena sebatang 100 watang. Ada ni. Cerita mudah-mudah perkara maksiat lampau. Cerita kejahatan lampau tu haram dah. Ni cerita hak maksiat berzina yang berkait dengan hukum hudud. Habislah. Kan kata nak 4 saksi tu melihat. Adapun mengaku hanya 2 saksi saja sudah memada untuk dijatuhkan hukuman hudud. Belum berkahwin 100 sebatang, sudah berkahwin rejam sampai ke mati. Ini hukum agama. Itu hak jaga maruah. Keenam, wajib pelihara harta. Cari harta tidak wajib, pelihara harta tu wajib. Dan pelihara akan harta dengan pelihara harta kita daripada mengerjakan pekerjaan yang tidak mengizin dan pekerjaan yang ditegah tidak mengizin, yang ditegah oleh syarak. Oleh syarak tu pakai kepada tidak mengizin dan juga yang ditegah. Pekerjaan yang tidak mengizin oleh syarak lah. Dan pekerjaan yang ditegah oleh syarak, oleh undang-undang agama. Jadi pelihara harta daripada mengerjakan pekerjaan yang syarak tidak izinkan, syarak tidak benarkan. Kenapa? Kerana al-mal malullah. Harta tu harta Allah. Allah rezekikan sebagai amanah sahaja daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guna harta yang diamanah ni pada jalan yang syarak tidak izinkan, yang ditegah oleh syarak, dipanggil khianah akan harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mal malullah. Harta tu harta Allah Ta'ala. Amanah daripada Allah. Kena tunaikan amanah molek. Guna harta pada pekerjaan yang syarak tidak izinkan, yang syarak tegah, dia panggil khianah. Khianah akan harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah pekerjaan yang tidak mengizinkan oleh syarak, pekerjaan yang ditegak oleh syarak, seperti berjudi, berjoli. Gitu ada bahasa standard kita tak? Berjudi. Berjoli. Tu ada. Berjudi bunyi pelik pun. Berjoli. Joli. Jim waw lam ye, juli ya, bukan juli. Joli tau. Joli tau. Bukan je gitu. Joli. Joli. Kita tak panggil joli tau. Joli. Kita 2 L tau. Allah kuat di joli. Ke sebut mana? Tak sebut joli tau. Kalau joli tu hak biasa-biasa. Hak berat joli ya. Joli jadi J2 ke mana? Joli. Seperti berjudi, berjoli dan lain-lainnya. Mana lain-lain? Daripada pekerjaan yang haram. Daripada pekerjaan yang haram. Ada ni. Adapun contoh, dia bermewah-mewah,
Hak tu bukan pekerjaan yang haram. Pada ni, hak tu tak berdosa. Ni ada orang dia mudah-mudah buat hukum. Orang beli barang mahal, hukumnya haram. Kenapa? Kerana membazir. Joli dia kata. Contohnya beli jam. Jam Rolex. Harga puluhan ribu. Itu membazir, hukumnya haram. Sebab jam manfaat dia nak tengok jarum. Jam harga RM10, RM20 boleh tengok jarum dah. Ni beli harga puluhan ribu, hukumnya haram. Sebab guna harta pada yang tidak dibina pada syarak. Kenapa? Itu bukan pekerjaan yang haram. Lepas tu beli mahal, ada nilai. Butuk-butuk boleh jual balik. Contoh. Tapi sayanglah harta buat gitu. Tapi yang kata haram. Itu bukan pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang sia-sia. Dan itu bukan pekerjaan yang haram. Dulu-dulu orang ada lah. Dulu pekat dulu. Orang nak pakai kereta dia kata. Kereta potong dia boleh gerak dah. Yang dia pakai kereta mewah-mewah tu membazir. Syarak tak boleh buat lihat gitu dia kata. Kita kereta kan nak berjalan je kan. Dah potong tak ada jalan. Yang cari kereta mahal-mahal tu. Dia cakap gitu. Dia kata membazir. Guna harta milik Allah yang mana membazir akan kena hukum dia kata. Kata mengarut. Ada yang seumpama tu. Ada satu program tu yang dia macam forum gitu je lah. Bukan mengajar kuliah, bukan. Adalah pakai serban, pakai jubah. Saya nak tanya lah. Ustaz ni pakai kereta mewah. Kereta duduk depan tu. Kereta BMW duduk depan tu. Kereta mewah. Tak membazir ke dia kata? Kalau setakat nak bergerak, kereta potong boleh? Cakap gitu. Ustaz ni tak sela-sela je. Dia pun ceritalah. Ni saya duduk Terengganu. Kemarin duduk Johor. Esok kena ada Kedah pula. Lusa kena naik Kuala Lumpur. Tolak pula kena balik pula ke Terengganu. Hidup saya atas kereta dia kata. Kalau saya pakai kereta potong dia kata. Pakai demang situ je dia kata. Senyap kawan tu. Pada ni. Keselesaan lagi, keselamatan lagi. Banyak perkara lah. Hak dia nak bermewah tu cerita lain. Tapi dia nak bermewah sekalipun, itu bukan pekerjaan yang diharamkan pada syarak. Hak ni bukan nak bermewah. Hak ni memang keperluan dia. Ada ni. Memang keperluan dia. Dia tanya dalam program tu. Mana pakai kereta mewah dia kata. Setakat nak ke situ ke sini, kereta potong cukup dah. Ada ni. Dia kata gitu. Mana dia membazir. Satu pekerjaan yang tak baik. Orang agama gitu. Ustaz jawab okey je. Orang tanya tu orang tua. Hak ditanya ni orang muda. Dia pun jawab beralu lah. Sebab orang tua. Pakai serban, pakai jubah. Dan orang tua tu orang panggil nama dia ustaz juga. Ustaz apa tak tahu. Tapi ada ustaz jugalah. Dia mengajar di mana wallahualam. Saya dah kenal. Cuma orang panggil dia ustaz. Dia petikai lah. Mana apa ni? Mana membazir. Membazir. Dia kata makna kehidupan dia tu. Makna dah kereta je. Dia punya urusan. Satu Malaysia duk bergerak sentiasa. Dia kata kalau saya pakai kereta potong, memang demang lah. Tu bak keselesaan kurang, bak keselamatan pula. Pada ni. Jadi mudah-mudah nak menghukum tadi lah. Beli jam Rolex hukumnya haram kerana membazir. Sebab jam hanya nak tengok waktu saja. Jam harga RM5, RM10 pun boleh RM10, RM20 boleh tengok waktu dah. Dia letak hukum gitu. Tapi yang letak hukum ni sebelum dia ada duit lah. Lepas dia duit pun beli barang mahal kau. Masa dia cakap tu belum ada duit. Ada duit beli barang mahal juga. Sebab apa? Tak sama. Ketahanan dia tak sama.
Hak kenderaan tu keperluan atas keselesaan. Ada orang jalan dekat je dibeli kereta mahal, itu kemampuan dia. Membazir tak dinamakan membazir, tapi rugilah. Duit yang banyak tu sepatutnya guna untuk perkara yang lebih bermanfaat, terutama sekali manfaat akhirah. Hanya semata-mata nak bersedak dunia, walaupun tak salah, tapi rugi akhirah, itu cerita lain pula. Ada ni. Tak ada orang kan, dia perhabis pada satu benda yang dia berminat. Lepas tu, nak sedekah jariah pun, ni dok. Sebab apa? Ada duit, hak dia minat. Hak tu je dia korbankan duit dia ni. Pekerjaan haram gitu? Tidak. Tapi pekerjaan yang merugikan. Kalau keperluan tu lain. Oh ni semata-mata minat. Semata-mata minat. Dia perhabis, dia korbankan duit. Lepas tu duit untuk sedekah jariah akhirah, manfaat akhirah tak ada, merugikan. Tapi adakah termasuk pekerjaan yang haram? Tidak. Pekerjaan yang sia-sia. Kalau tidak ada keperluan lah. Jangan mudah-mudah menghukum orang yang beli barang mahal, membazir, hukumnya haram. Jangan gitu. Jadi sekarang ni berjudi, berjoli dan lain-lain adalah pekerjaan yang haram. Itu dipanggil tidak memelihara harta yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuliah yang 6, yang paling besar adalah agama. Wajib pelihara agama supaya tidak jatuh kepada kufur. Itu yang paling besar. Dia pun bicara di bawah tu riddah atau murtad. Dan sebesar-besar wajib mukallaf memelihara ialah memelihara agama. Jangan jadi riddah dan tuangnya nama murtad. Dan inilah riddah sebesar-besar bagai kafir. Sebesar-besar bagai kafir. Bukan sebesar-besar bagi kafir, bagai. Ge tu saya buat bagi atas. Sebesar-besar bagai kafir. Kafir Yahudi, kafir Nasara, kafir Majusi, kafir Wasani sembah berhala, kafir riddah lah yang lebih besar. Riddah tu jatuh agama. Tuang dia namanya murtad. Murtad tu isim fa'il. Tuang dia namanya murtad. Orang yang riddah. Islam tuangnya muslim. Iman tuang dia mukmin. Ihsan tuang dia muhsin. Riddah tuang dia murtad. Beza tu. Riddah tuang dia murtad. Kita bahasa Melayu ada sebut riddah. Gejala riddah. Ada tak tulisan dalam perkataan Rumi? Gejala riddah. R-I-D-D-E-H. Ada tak? Gejala riddah. Tak ada? Gejala murtad. Tak ada gejala riddah. Saja dengar rasanya gejala riddah. Yang nak bicara riddah lah. Orang yang riddah dipanggil orang yang murtad. Islam, Muslim, iman, mukmin. Riddah, murtad, isim fa'il. Orang yang riddah. Jadi hak pelihara agama yang paling besar, pelihara agama jangan jadi riddah dan tuangnya nama murtad. Wallahu a'lam.